Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Nabi Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Apa khabar semua? Semoga semua dalam keadaan sihat walafiat dan masih lagi kuat menjalani ibadah puasa ini, bahkan lagi bertenaga dan beristiqamah dalam amalan-amalan kita di bulan puasa ini, insya-Allah biiznillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Hari yang keempat, di mana puasa hari yang kelima, tetapi hari yang keempat di mana kita revision, mempelajari ataupun mengingati antara satu sama lain berkaitan dengan sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka semalam dah ceritakan tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam semasa bayi, maka telah terpilih oleh ibu susuannya Halimatu Sa'diyah yang mengambilnya pulang ke kampungnya untuk dijaga, untuk diberikan penjagaan yang baik kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila baginda sallallahu alaihi wasallam masih lagi bayi ataupun masih lagi kecil. Maka diriwayatkan daripada Halimatu Sa'diyah bahawasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam membesarnya Rasul SAW tidak seperti kanak-kanak yang lain. Rasul SAW sebelum sampai usianya 2 tahun, baginda SAW menjadi besar, segar, sihat dan sebagainya. Maka apabila dah sampai umur 2 tahun ataupun lebih sedikit, maka dibawa pulang Rasul SAW dibawa pulang ke pangkuan ibunya Aminah. Tetapi semasa di Mekah, walau bagaimanapun Halimatus Sa'diyah masih lagi tetap prihatin atas kasih sayangnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka diminta untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam tinggal bersama dengan Halimatus Sa'diyah, tetap di kampung untuk dijaga. Lagi satu sebab juga adalah Halimatus Sa'diyah pun inginkan dan menikmati keberkatan yang didapatinya dengan wujudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun dengan harapan yang penuh tinggi berharap kepada ibu Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, kalaulah puan benarkan anak ini terus tinggal bersamanya di kampung hingga meningkat, hingga membesar sedikit, maka itu adalah baik kerana aku takut, iaitu Halimatus Sa'diyah takut wabak-wabak yang ada di Mekah akan menyerang Nabi SAW nanti. Maka mereka merayu kepada ibunya supaya dibenarkannya pulang bersama mereka ke kampung. Maka itulah yang terjadi semasa Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam lingkungan 2 tahun lebih, maka diminta untuk tinggal bersamanya sekali lagi. Maka apa yang berlaku adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam tinggallah bersama Halimatus Sa'diyah sehinggalah satu peristiwa yang berlaku, iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam dalam lingkungan 4 ataupun 5 tahun semasa dia bermain bersama kanak-kanak yang lain, yang diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasul SAW telah didatangi oleh Jibril alaihi salam. Ketika itu Rasul SAW bersama budak-budak lain ataupun bersama anak-anak lain bermain, tiba-tiba Jibril datang memegang baginda sallallahu alaihi wasallam, kemudian meletakkan Rasul SAW di atas sesuatu benda, direbahkan, lalu dibelah dadanya. Subhanallah, dibelah dadanya dan dibawa keluar daripada hati dan keluarkan segumpal darah dari dalam hati itu dengan berkata, inilah bahagian tempat syaitan bersarang. Maka dicuci hatinya itu, kemudian dipulangkan ataupun diletakkan balik dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati itu dicuci dengan air Zam-Zam,
Maka disembuhkan semula badan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kemudian masukkanlah. Maka budak-budak ataupun kawan-kawan Rasul sallallahu alaihi wasallam semasa itu, mereka berlarian, takut, terkejut kan, mereka pekik, mereka jumpa Halimatus Sa'diyah dan berkatakan, Muhammad telah dibunuh, Muhammad telah dibunuh, Muhammad telah dibunuh. Lalu dengan cepat mereka semua datang mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka didapati baginda sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan pucat. Dalam keadaan pucat, subhanallah. Maka ini yang membuatkan Halimatus Sa'diyah terasa takut, terasa bimbang akan peristiwa yang berlaku tadi, subhanallah. Dengan itu Halimatus Sa'diyah pun membuat keputusan untuk pulangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ke pangkuan ibunya. Bagi di situlah baginda sallallahu alaihi wasallam tinggal bersama ibunya sehingga meningkat usia 6 tahun. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam semasa umurnya 6 tahun bersama ibunya mereka pergi ke Madinah ataupun pada waktu itu dinamakan Yathrib untuk menziarahi kubur ayahnya. Menziarahi kubur suami kepada Aminah, ayah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam perjalanan itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama ibunya dan juga datuknya Abdul Muttalib dan diikuti dengan seseorang yang bernama Ummu Aiman, penjaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibunya bersama Rasul, bersama Ummu Aiman dan juga Abdul Muttalib. Dalam perjalanan seperti mana kita tahu, kita baca daripada sirah, ibunya diserang penyakit dan akhirnya menghembuskan nafasnya yang terakhir di satu tempat yang dinamakan Abwa, Abwa antara perantaran Mekah dan Madinah. So Abwa ni dekat tengah-tengah. Subhanallah. Maka kehilanganlah lagi satu orang yang disayangi, iaitu ibunya. Subhanallah. Maka penjagaan terus berpindah daripada ibu ke datuk. Maka Abdul Muttalib pun membawa Rasul sallallahu alaihi wasallam pulang ke Mekah. Hebatnya kasih sayang Abdul Muttalib kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abdul Muttalib menyayangi cucunya melebihi kasih sayangnya yang dia berikan kepada anak-anak dan cucu-cucu yang lain. Abdul Muttalib sentiasa senang hati bersama dengan melihat telatah ataupun melihat perilaku Rasul sallallahu alaihi wasallam semasa kecil. Maka seperti mana kita tahu, apabila jejaknya umur Rasul sallallahu alaihi wasallam 8 tahun, maka genap usia Rasul sallallahu alaihi wasallam 8 tahun 2 bulan dan juga 10 hari, datuknya Abdul Muttalib pun meninggal dunia di Mekah. Maka dekat sini kita nampak bahawasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan ataupun tanggungjawab untuk menjaga Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diberikan ke atas Abu Talib, pakcik kepada pakcik Rasul sallallahu alaihi wasallam, abang ataupun adik kandung ayah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita perhatikan bahawasanya pakciknya juga sangat menyayangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendapatinya berbeza daripada budak-budak ataupun seumur dengannya semasa waktu itu. Subhanallah. Dan kita tahu bahawasanya Abu Talib ni ada ramai anak, tetapi dia memberikan keistimewaan penjagaan itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi umur Rasul sallallahu alaihi wasallam 2 tahun, kemudian umurnya lingkungan 5 ataupun 4 tahun, 5 tahun, di mana hatinya dibelah, dadanya dibelah. Kemudian 6 tahun ibunya meninggal dunia, kemudian 8 tahun selepas ibunya meninggal dunia, datuknya menjaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam 8 tahun, Rasul sallallahu alaihi wasallam umur 8 tahun, maka datuknya meninggal, maka berpindah kepada pakciknya Abu Talib. Maka umur Rasul sallallahu alaihi wasallam jejak 12 tahun pula dalam penjagaan Abu Talib. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengikut Abu Talib pergi ke Syam
yang di mana di Syam itu, di Syria, di mana satu tempat namanya Busra Syam, satu mantiqah ataupun satu daerah yang bernama Hauran. Okey, di situlah Rasul SAW mengikuti pakciknya dalam satu kafilah pergi ke Syam untuk berniaga. Ketika di Basrah, okey, yang di mana pada waktu itu Basrah ataupun Syam, seperti mana saya terangkan beberapa hari yang sebelum ini, bahawasanya mereka dalam penjagaan kerajaan Rom. Kerajaan Rom. Okey, so kerajaan Rom ini mereka terbagi kepada beberapa agama yang berkaitan dengan Nasara ataupun Kristianiti lah, Kristian. Okey, dan Kristian dia ada Ortodoks, dia ada berbeza-beza berbeza-beza cabang ataupun berbeza mazhab dalam agama Kristianiti. Okey, maka di situ di Busrah Syam, okey, di Busrah Syam, seseorang padri bernama Jarjis, ataupun lebih dikenali sebagai Buhairah. Maka Jarjis ataupun Buhairah, lebih dikenali sebagai Buhairah, nampak tanda-tanda kenabian yang ada kepada kafilah ini. Nampak beberapa perkara-perkara yang aneh. Subhanallah. Maka Buhairah pun keluar menjemput mereka untuk datang makan, dijamu dan sebagainya, nak dimuliakan sebagai tetamu. Okey, tetapi ia bukan satu kebiasaan dari dirinya. Okey, dia sebelum ini pun Buhairah tidak pernah memanggil sesiapa, tetapi dia memanggil kafilah ini untuk mengenali lebih rapat, lebih dekat, melihatkan tanda-tanda yang pernah dipelajarinya sebelum ini, iaitu tanda-tanda kenabian. Masya-Allah. Okey, jadi dekat sini dia mencari. Bila Buhairah cari, antaranya tanda yang dia ingin cari adalah khatam an-nubuwah. Khatam an-nubuwah ataupun dikatakan antara dua katifai, between bahu, ada shoulder ni, tengah-tengah tu ada chalk ataupun ada khatam, ada sign menunjukkan bahawasanya itu adalah Nabi. Subhanallah. Jadi dekat sinilah maka diperhatikan apakah sifat-sifatnya yang mereka tahu seperti mana mereka telah pelajari dalam kitab-kitab mereka. Kan? Sehingga dia tak nampak, dia meminta untuk berjumpa dengan Abu Talib, pakcik Rasul SAW, dan lalu bila dapat tahu, bertanya beberapa soalan dan sebagainya, akhirnya dapat tahu bahawasanya beritahu kepada si Buhairah ni, beritahu kepada Abu Talib untuk membawa Nabi Muhammad SAW pulang ke Mekah dan jangan dibawanya ke negeri Syam kerana takut atas tindakan jahat orang-orang Yahudi, Ahlul Kitab. Kenapa? Mereka dah tahu tentang sikap ataupun tentang tanda-tanda yang ada kepada Nabi yang terakhir, yang seperti mana yang mereka katakan yang dijanjikan Nabi yang terakhir kepada ummah. Subhanallah. Kemudian Abu Talib pun pulang bersama Rasul SAW, patah balik ke Mekah dengan beberapa orang suruhannya. Subhanallah. Maka ini umur Rasul SAW 12 tahun. Lalu 3 tahun selepas itu, Rasul SAW satu peristiwa lagi semasa Nabi Muhammad SAW masih muda, umur dia 15 tahun, berlakulah satu peperangan. Satu peperangan yang terkenal pada waktu itu yang dinamakan peperangan Fujar. Peperangan Fujar, peperangan dengan peperangan penjahat, iaitu yang berlaku kerana satu penjenayah. Ya, subhanallah. Okey, dan berlakunya peperangan ini antara kumpulan Quraisy dan juga Kinanah. Quraisy dan Kinanah mereka combine satu grup, mereka lawan dengan satu kaum yang dinamakan Qais. Okey, Quraisy dengan Kinanah combine lawan dengan satu kumpulan yang dinamakan sebagai Qais. Okey, maka as a result dari sini peperangannya awalnya Qais ni menang. Okey.
Tetapi akhirnya Quraisy memenangi peperangan itu. Di awal peperangan Qais menang. Tetapi di akhir peperangan itu Quraisy dan juga Kinana mereka menang dalam peperangan itu. Dan apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan, diceritakan bahawasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengikuti dalam peperangan itu, dia menolong, menyiapkan kumpul panah-panah dan juga menyiapkan panah-panah untuk pakcik-pakciknya ataupun untuk bapa saudaranya. Subhanallah. Maka daripada peperangan inilah Rasulullah SAW mempelajari ilmu peperangan, nampak secara secara realiti peperangan itu bagaimana. Subhanallah. Maka di situlah dipelajari untuk menjadi keberanian dan juga kepahlawanan yang ada diperhatikan ataupun dipelajari pada waktu itu. Dia nampak, subhanallah. Kemudian selepas peperangan itu, selepas peperangan itu, ada pula satu perjanjian yang dimana dinamakan sebagai perjanjian Fudul. Al-Fudul, perjanjian Al-Fudul di bulan Zulqa'dah. Di mana berlakunya Zulqa'dah ni, kita tahu bahawasanya dia adalah salah satu bulan haram. Padanya berlakunya akibat kabilah-kabilah Quraisy seperti Bani Hashim, Abu Abdul Muttalib, kabilah Asad bin Abdul Uzza, Zuhra, Tayyim bin Murrah, kesemua mereka berkumpul. Ini kabilah-kabilah ketua-ketua semua berkumpul di rumah Abdullah bin Jad'an. Atas apa? Jadi atas mereka terpilih atas kedudukan mereka, orang-orang ternama. Kemudian kedua, sebab mereka ni antara orang yang berumur. Maksudnya bila mereka katakan sebagai berumur, mereka adalah orang-orang yang berpengaruh ataupun dihormati. Subhanallah. Jadi perjanjian ini mereka setuju dan berjanji untuk memihak kepada sesiapa sahaja yang dianiayai, subhanallah, dan bertindak terhadap mereka yang menganiayakan orang lain, supaya dapat dikembalikan hak-hak orang-orang yang dianiaya. Subhanallah. Jadi subhanallah, dalam perjalanan ini kita nampak betapa kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, dia melihat sesuatu perkara yang di mana manusia ni melakukan perbuatan biasa dan luar biasa seperti peperangan, dia involve semuanya supaya menjadikan sebagai satu i'tibar ataupun satu ilmu baginya. Subhanallah. Maka dekat sini juga Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kita ceritakan, maka kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini seperti manusia biasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam pergi bekerja, bertugas, ada tugasannya. Di mana permulaan usia remajanya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bekerja sebagai penternak ataupun ra'i, di mana dia mengembala kambing keluarga Banu Sa'ad. Subhanallah. Dan di Mekah pula Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil upah dari penduduk Mekah dengan hargalah. Subhanallah. Akhirnya lah Rasul sallallahu alaihi wasallam sampailah ke umur 25 tahun, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam keluar ke negeri Syam. Rasul sallallahu alaihi wasallam dilamar untuk membawa ataupun menjadi businessman, membawa harta Khadijah radhiyallahu anha, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, untuk berniaga di Syam. Di Syam lah, subhanallah, pada umur 25 tahun. Maka kenapa saya katakan dilamar? Sebab kita nak kena faham bahawasanya Khadijah binti Khuwailid sebelum menjadi isteri Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia adalah seorang wanita yang bijak, wanita yang kaya, wanita yang well known business woman,
kan, dia mempunyai kedudukan yang mulia, kedudukan yang tinggi dan banyak hartanya, kan. Jadi subhanallah, Khadijah binti Khuwailid ni selalunya memberikan ataupun menawar peniaga-peniaga khususnya daripada Quraisy untuk berniaga dengan hartanya, kan, dengan berkongsikan keuntungan, khususnya diberikan kepada orang-orang Quraisy, sebab orang-orang Quraisy seperti mana kita tahu, li'ila fi Quraisy, kebiasaan mereka tu, okey, mereka ni terkenal sebagai ahli perniagaan, subhanallah, kan. Maka berita ataupun cerita tentang sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentang keimanan, kebaikannya, tentang pertuturannya yang benar, pertuturannya yang amin, yang dikenali sebagai al-amin, kan. Dengan akhlak-akhlaknya yang baik, tanpa berlengah lagi dia mengutuskan dan menawarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam jawatan ini, subhanallah. Maka akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam setuju dan Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dengan harta Khadijah untuk berniaga di negeri Syam, subhanallah. Seperti mana yang dijanjikan kepada semua orang, Khadijah binti Khuwailid menjanjikan keuntungan yang di mana mereka akan memberikan setengah-setengah lah, ataupun keuntungan tu adalah kongsi yang lebih lumayan lah daripada orang-orang lain. Maka Rasulullah SAW pun pergi ke Syam untuk berbisnes di sana. Maka dekat sini Rasulullah SAW bila bawa pulang, Khadijah binti Khuwailid terkejut kerana keuntungan yang dibawa oleh Rasulullah SAW lebih banyak daripada orang-orang yang lain sebelumnya, subhanallah. Tetapi Khadijah juga pandai, dia menghantar seseorang yang bernama Maisarah. Maka Maisarah ni lelaki, bukan perempuan. Maka saya pun dulu kecil-kecil pun bila dengar nama Maisarah, saya ingatkan bahawasanya dia adalah perempuan, tetapi dia adalah lelaki, kan, budak suruhan Khadijah ataupun hamba, yang di mana dia ikuti Rasulullah SAW, menemani Rasulullah SAW. Jadi apabila keberadaan Rasulullah SAW berada di Syam, Maisarah ni so-called bukan saja menemani Rasulullah SAW, bahkan pekerjaan dia yang sebenarnya adalah untuk mengintip ataupun untuk memerhati Rasulullah SAW. Subhanallah. Maka cerita-cerita yang dibawa oleh Maisarah, seperti akhlak-akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti perangai yang akhlaknya yang lemah lembut, kan, budi pekerti yang baik, pemikirannya yang waras, kebijaksanaan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan perwatakannya, ini yang mencairkan hati Khadijah, kan. Maka cerita ini disampaikan kepada Khadijah, maka Khadijah binti Khuwailid ni jatuh cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam atas akibat akhlaknya, atas sifat-sifatnya yang terpuji, subhanallah. Maka cerita ataupun cita-citanya untuk berkahwin ataupun untuk mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk berkahwin dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, diceritakan, disampaikan kepada kawan baiknya ataupun kawan rapatnya, iaitu yang bernama Nafisah. Nafisah diberitahu, maka Nafisah bertanggungjawab untuk bertemu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahu hasrat Khadijah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam untuk mengawininya. Subhanallah, betapa cantiknya akhlak, betapa indahnya sifat yang ada pada waktu itu seorang wanita yang ternama ingin berkahwin dengan seseorang jejaka yang mulia, lelaki yang mulia, khususnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia tidak cakap secara direct, bahkan dia menggunakan orang tengah, iaitu Nafisah. Maka apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahu pakcik-pakciknya,
kan, untuk bertemu, beritahu tentang Khadijah binti Khuwailid. Maka Rasulullah SAW bertemu dengan pakcik-pakcik Rasulullah SAW dan meminta mereka untuk bertemu bapa-bapa saudara Khadijah binti Khuwailid dan terus meminang Khadijah untuk Rasulullah SAW. Perkahwinan antara Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha berlaku selepas 2 bulan kepulangan Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada Syam. Mahar perkahwinan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam berikan kepada Khadijah binti Khuwailid bukan calang-calang, bahkan terdapat dalam kitab Rahiful Maktum mengatakan bahawasanya 20 ekor unta betina. Kan, 20 ekor unta betina. Subhanallah. Subhanallah. Jadi dekat sini diberikan kepada Khadijah binti Khuwailid wanita yang terbaik pada waktu itu, dari segi nasab, dari segi keturunan, dari segi harta dan dari segi pemikirannya. Subhanallah. Wanita yang sungguh baik. Subhanallah. Isteri pertama kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak berkahwin dengan mana-mana perempuan pun semasa Khadijah hidup. Hinggalah beliau meninggal, barulah Rasul sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan wanita yang lain. Dengan Khadijah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapat anak, kesemua anaknya daripada Khadijah kecuali Ibrahim. Kecuali Ibrahim. Anak yang pertama bernama Qasim. Okey, maka sebab itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam digelar sebagai Abu Qasim. Kemudian anaknya yang kedua bernama Zainab. Kemudian Ruqayyah, kemudian Ummu Kalsum, kemudian Fatimah dan kemudian Abdullah. Subhanallah. Jadi dekat sini anak-anak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey, subhanallah. Kesemua anak-anak perempuannya memeluk Islam dan kesemua mereka berhijrah. Semua mereka ini wafat semasa hayat Rasul sallallahu alaihi wasallam hidup kecuali Fatimah. Dan Fatimah seorang sahaja yang wafat selepas ataupun meninggal selepas wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai maklumanlah, okey, masya-Allah. Jadi inilah cerita tentang kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam selepas, sebelum kenabian lagi. Rasul sallallahu alaihi wasallam semasa umurnya selepas dilahirkan oleh ibunya, dijaga di di kampung Bani Sa'ad, di kampung Halimatus Sa'diyah. Kemudian kehidupannya sampai 4 ataupun 5 tahun apabila dibelah dadanya. Kemudian pindah balik tinggal bersama ibunya. Kemudian ibunya meninggal semasa Rasulullah SAW berumur 6 tahun. Kemudian berpindah penjagaan kepada datuknya. Datuknya menjaganya sehingga umurnya 8 tahun. Kemudian berpindah selepas kematian datuknya, berpindah penjagaan itu kepada pakciknya, maka Abu Talib menjaganya. Sehinggalah Rasulullah SAW peristiwa pergi ke Syam, pertama kali pergi ke Syam untuk mengikuti kafilah bersama pakciknya untuk jual beli, tetapi diberitahu tentang kebaikan Nabi Muhammad SAW oleh seseorang yang asal nama Jaljis tetapi dikenali sebagai Buhairah. Kemudian 12 tahun, 15 tahun kita tahu bahawasanya Rasul SAW pergi berperang bersama pakcik-pakciknya, peperangan Fujar. Maka apakah peranan Rasul SAW dalam peperangan itu? Mengumpul panah dan diberikan kepada pakcik-pakciknya. Kemudian pada umur 25 tahun Rasul SAW pergi ke Syam sekali lagi, kerana kali ini dia berbisnes menggunakan kekayaan Khadijah binti Khuwailid. Dan Khadijah binti Khuwailid membayar upah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun keuntungan itu dibahagikan di antara mereka. Maka akibat akhlaknya yang baik, sifatnya yang terpuji, pemikirannya yang luar biasa, maka disampaikan
cerita ini daripada Maisarah kepada Khadijah binti Khuwailid yang mengakibatkan ataupun memberikan buah result, iaitu Khadijah jatuh cinta kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW lalu meminangnya Khadijah binti Khuwailid dan mereka berkahwin sehinggalah mendapat anak, keluarga yang sangat bahagia. Subhanallah. Jadi insya-Allah kita sambung esok biiznillah dengan yang kelima, siri yang kelima, cerita yang kelima berkaitan sebelumnya datangnya wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil